Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini Ana akan sampaikan manifesto Ana. Ana adalah calon, kalau untuk Bani Ana adalah calon yang ketiga terakhir. Lepas ni akan ada lagi 2 calon lah. Jadi sebagai pengenalan, mungkin siapa yang tak kenal Ana, cuba angkat tangan siapa yang tak kenal Ana. Ramai. Okey. Jadi nama diberi Adam Darwish bin Ben Faisal. Ana lahir pada ni sekadar Ana rasa tak ada lagi pembentang manifesto yang cakap tarikh lahir dia kan. Jadi Ana okey. Jadi tarikh lahir Ana sama dengan tarikh lahir Ustazah Syahidah. Tahu tak? Jadi tarikh lahir Ana adalah pada 11 September 2006. Jadi cukup sekadar tu. Jadi terus bergerak kepada moto Ana. Itu moto Ana ambil daripada PRU yang lepas. Ana gunakan moto ni juga. Itu kalau siapa ada Quran sekarang, memang semua ada Quran kan. Jadi cuba buka surah At-Taubah ayat ke-41. Jadi moto Ana berbunyi infiru khifafan wa thiqala. Jadi itu moto Ana. Dan ayat 41 tu dipanjang lagi tau. Jadi panjang infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum dan panjang situ kan. Tapi moto Ana untuk PRU kali ni adalah infiru khifafan wa thiqala. Yang maksud dia, cuba seorang baca jap maksud dia kuat-kuat. Ada Quran tak? Okay, tak apa. Sebabkan nak cepatkan masa, maksud dia berangkatlah kamu walau dalam keadaan senang ataupun susah. Jadi kenapa Ana pilih moto ni sebagai moto Ana untuk PRU kali ni dan PRU yang lepas? Sebab Ana berpandangan bahawa moto ni dia bagi semangat kat Ana untuk Ana kekal bergerak ataupun kekal bekerja, tak kisah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Sebab memang lumrah kehidupan, memang orang kata macam lumrah kehidupan macam roda kan. Kadang-kadang kita ada kat atas, kadang-kadang kita ada kat bawah. Tapi memang nak cakap hidup ni entah tak boleh pause, betul tak? Pernah tak jumpa button pause dalam hidup? Tak ada kan? Jadi hidup memang tak boleh pause, hidup memang entah kena teruskan sampai habis. Jadi moto ni memberi motivasi kepada Ana. Dan dia bukan sekadar cara-cara motivasi, dia adalah motivasi yang Allah turunkan kepada tentera-tentera Islam waktu dia nak pergi perang Tabuk. Jadi dia bukan motivasi yang calang-calang motivasi tau. Dia motivasi yang pernah diturunkan 1400 tahun yang lepas. Jadi Ana rasa itu adalah motivasi terbesar dari hidup Ana. Jadi terus bergerak kepada manifesto Ana, ataupun ada orang panggil wawasan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok wawasan ni, kalau kita search dalam DBP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka, wawasan ni dia setara dengan visi, ataupun entah boleh sinonimkan wawasan ni dengan visi. Jadi Ana lebih gemar untuk panggil manifesto lah. Sebab kalau form 4 dan form 5 mungkin ada yang tahu kan, ada visi, kita ada misi. Jadi tahu-tahu lah apa tu visi dengan misi. Jadi bergerak kepada manifesto Ana. Pertama, manifesto Ana adalah, kata kunci dia adalah satu pelajar, satu tanggungjawab. Okey, jadi untuk manifesto ni, sejujurnya Ana cakap manifesto ni adalah perancangan jangka masa panjang. Jadi apa yang Ana nak buat dengan manifesto ni, Ana membayangkan pada satu hari nanti bila manifesto ni tercapai, iaitu setiap pelajar ataupun yang Ana katakan, yang Ana target adalah pelajar form 2 hingga pelajar form 4, masing-masing ada tugas masing-masing dekat sekolah. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Setiap orang akan ada tugas diorang yang diorang akan buat untuk naikkan nama sekolah, yang akan membantu dalam membangunkan sekolah kita. Ayat dia gitu lah. Jadi memang target Ana untuk form 2 hingga form 4. Sebab Ana percaya yang manusia ni dicipta dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Macam Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu manusia diciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Dan Ana percaya kita tak ada istilah orang tu dicipta special, betul kan? Tak ada istilah oh entah special, entah Ana tak special, tak ada. Cuma special kita di tempat yang berlainan. Jadi manifesto Ana adalah kita nak banyakkan pelajar biasa untuk masing-masing ada kerja masing-masing. Sebab kenapa Ana nyatakan manifesto ni adalah, first, kita perasan sekarang Kedah dah banyak sangat tugas, betul tak? Contoh macam Ana ambil seorang macam Abang Arif kan, Abang Arif Izzuddin, cuba pandang dia jap, dia dah pegang tak silap 4 ke 5 jawatan. Jadi bagi Ana tugas yang banyak tu bukan satu benda yang anda boleh bekerja dengan baik lah. Jadi Ana mencadangkan untuk pada suatu hari nanti form 2 dan form 4 pelajar biasa akan ada tanggungjawab masing-masing. Terus bergerak kepada manifesto kedua, iaitu manifesto kedua ni dia punya kata kunci agak pelik sikit, tapi Ana cakap je, iaitu melancarkan pelaksanaan perjalanan MDP ataupun usrah.
Jadi Ana rasa semua dah tahu usrah apa, usrah tu apa, MDP tu apa, abang usrah tu apa. Jadi Ana terangkan manifesto Ana, iaitu nak cakap yang usrah ni adalah tempat ataupun usrah dan MDP ni sebenarnya dia adalah tunjang kepada tarbiyah tu sendiri. Dan mungkin antum kurang perasan sebab benda tu berlaku secara tak sedar. Dan sejujurnya Ana cakap, Ana adalah orang yang dibina melalui usrah. Ana adalah orang yang dibina melalui MDP. Sebab Ana datang bukan dari Sereh, Ana datang daripada sekolah lain. Jadi Ana nak cakap, Ana adalah orang yang dibina melalui usrah dan MDP. Jadi apa manifesto Ana, iaitu maksud Ana melancarkan perjalanan usrah dia terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Fasa sebelum iaitu persediaan murabi. Maksudnya persediaan murabi nak bawa usrah, dia bukan sekadar bersedia untuk macam bagi tazkirah. Tak. Persediaan dia lagi penting daripada tu, iaitu persediaan dia kena buat analisis. Dia kena buat sepatutnya dia kena tahu tahapan-tahapan usrah dia macam mana. Tahapan usrah Ana sekarang kat mana? Dia marhalah apa sekarang ni? Jadi persediaan tu yang penting. Itu yang sebelum. Kemudian waktu semasa adalah lebih kepada perkara-perkara teknikal. Contohnya penempatan usrah, contoh macam ada murabi tak datang, ada PRS tak datang. Jadi macam mana dengan usrah murabi tu? Tu dah ada untuk melancarkan perjalanan semasa. Dan perjalanan selepas adalah lebih kepada laporan usrah. Kalau anda nak tahu, PRS ni dia akan buat laporan usrah setiap kali habis usrah. Dan setakat ni berdasarkan Ana jadi PRS, laporan tu tak berjalan dengan lancar. Jadi manifesto Ana untuk melancarkan perjalanan usrah tu daripada awal sampai habis. Dan last sekali, manifesto Ana adalah yang ketiga, ayat dia membaik pulih kuduah kiadah dalam kalangan di khalayak ramai. Kalau anda perasan, lately kiadah sekarang dah macam pelajar biasa. Sebab Ana adalah orang yang bertanggungjawab kat peti aduan. Dan Ana perasan, aduan dekat peti aduan dia banyak fokuskan kepada kiadah ni buat masalah, kiadah ni tak macam kiadah ni tak ada kuduah. Jadi manifesto Ana adalah untuk membaik pulih kuduah kiadah tu dekat khalayak ramai. Sebab kita tahu kiadah ni bukanlah macam malaikat tak ada buat masalah kan. Tapi nak cakap yang kuduah kiadah tu adalah penting untuk pelajar-pelajar lain tengok. Kalau lah kiadah contoh macam bercerita tentang pakaian, bercerita tentang mungkin adab dan disiplin dalam kelas. Kalau lah kiadah tu sendiri tak berpakaian elok ataupun tak beradab dalam kelas, macam mana pelajar lain nak ikut kan? Jadi manifesto yang ketiga adalah untuk membaik pulih kuduah kiadah. Jadi nasihat Ana, tujuan kenapa kita buat pembentangan manifesto ni adalah untuk kita menilai apa yang calon-calon MPP nak bawa, apa yang Abang Tuan nak bawa, apa yang Abang Haras nak bawa. Jadi Ana harapkan bila antum mendengar manifesto yang disampaikan oleh calon, antum bukan sekadar mendengar, tapi antum menilai. Sebab nanti naik cuti, antum akan mengundi. Jadi Ana tak nak antum mengundi berdasarkan, oh abang ni handsome, abang ni famous, abang ni power pimpong, tak nak. Ana nak antum mengundi berdasarkan penilaian antum sendiri. Ana nak antum mengundi berdasarkan, okey, abang ni bawa something yang baik, nilai-nilai yang Ana rasa, oh dia bagus, dia ada potensi. Jadi Ana harap antum mengundi berdasarkan benda tu lah, tak mengundi berdasarkan benda-benda materialistik dan sebagainya. Jadi insyaAllah Ana rasa tu juga untuk manifesto Ana. Ana tutup dengan pantun yang sangat klise. Pergi ke kedai, membeli ketum. Assalamualaikum.